Kalau Anda dapat markah semua betul, Anda hebatlah. Kalau Anda mendapat markah 3 daripada 5 betul pun hebat. Kalau dapat markah 1 atau 2 betul, Anda layak berada di kelas ini. Joking ya, bergurau. Jangan stres, kita santai. Ada air minum. Okey, nombor 1. Jumlah perkataan dalam teks ucapan untuk seorang rasmi tidak boleh lebih daripada 250 patah perkataan. Jawapan dia salah. Ya. Saya ulang balik soalannya. Jumlah perkataan dalam teks ucapan untuk seorang prasmi tidak boleh lebih daripada 250 perkataan, patah perkataan. Jawapan dia salah. Jawapan yang betul terpulang. Majlis itu konsep majlis itu bagaimana? Dan ianya terpulang, berapakah peruntukan masa yang diberikan kepada prasmi ataupun orang yang berucap itu? Kalau dia diberikan 5 minit, sudah tentu lebih sedikit jumlah perkataan. Kalau dia diberi 15 minit, mungkin lebih banyak patah perkataan, dan begitu juga kalau 30 minit. Ya. So, itu jawapan yang pertama salah. Jawapan yang kedua, mendapatkan secara terus butiran ucapan ataupun talking points dari seorang prasmi adalah kaedah terbaik dalam menyediakan draft ucapan. Kita kena ingat selalunya yang berurusan dengan, okey, ini jawapan dia salah. Ini jawapan dia salah. Kita kena ingat ya, yang berurusan dengan prasmi itu bukan kita. Jarang yang penulis ucapan itu yang berurusan dengan rasmi, dengan prasmi. Kalau dalam konteks universiti lah, fakulti ataupun pusat yang mengendalikan majlis tersebut, biasanya ketua jabatan itu yang akan berhubung dengan prasmi. Jadi kita ni yang menyediakan, kecuali lah ketua jabatan tu yang menyediakan teks ucapan, itu lain. Dan kita ni selalunya adalah orang yang diarah untuk menyediakan draft ucapan. Jadi apa yang sepatutnya yang betul ialah kita meminta sama ada kita punya ketua jabatan mendapatkan butiran ucapan ataupun kita diminta oleh ketua jabatan kita berhubung dengan pegawai kepada prasmi tersebut. Ini dia punya formaliti. Ya. So itulah kaedah terbaik. Kita tidak boleh terus bayangkan yang amat berhormat Ketua Menteri memberi ucapan, takkan kita hubung direct dengan dia kan? Tidak boleh, tidak manis, tidak boleh. So itu jawapan ini agak klise lah. Saya sengaja bagi soalan-soalan yang subjektif supaya sebenarnya apabila kita membuat teks ucapan ni perlu ada penjiwaan, perlu ada penelitian, perlu ada formality dalam informality untuk kita menghasilkan butiran-butiran yang ingin kita jadikan bait-bait ucapan. Nombor 3. Dalam ucapan prasmi, beliau membahasakan pengerusi majlis orang kenamaan sebagai yang berusaha. Ini jawapan dia betul atau salah? Ini mencabar. Bayangkan pengerusi majlis itu ialah siapa ya? Yang mempunyai gelaran datuk lah di UMS atau di mana-mana kan? Okey, dan kebetulan dia menjadi pengerusi majlis itu. Adakah prasmi, kata ketua menteri ini yang merasmikan majlis tersebut, adakah dia panggil yang berbahagia Datuk ataupun yang berusaha Datuk? Dalam konteks ini soalan saya ialah dalam ucapan prasmi beliau membahasakan pengerusi majlis orang kenamaan itu, maksud dia ada gelar lah, sebagai yang berusaha. Jadi jawapannya ialah salah. Kita masih maintain the protocol of the person, pengerusi majlis, sebab dia ada orang bilang ni ada pertama dari segi gelaran nama dia tu ada Datuk, sebab kita kena ingat ya, Datuk ini adalah anugerah TYT ataupun anugerah Sultan ataupun anugerah Agung. Harkat dia tu tinggi. Jadi walaupun dia pengerusi, kita dan selalunya pengerusi ini kita bahasakan yang berusaha, tetapi kerana title dia tu kita mesti panggil dia yang berbahagia. Ya? Jadi ini adalah beberapa typo-typo yang selalu berlaku dalam penyediaan teks ucapan di majlis-majlis lah. Saya selalu observe benda-benda ini. Saya by nature of work, before joining UMS, selang-seli bahasa Inggeris boleh bahkan, before joining UMS, memang saya orang protokol. Kalau di negeri itu memang saya dikenali sebagai salah seorang pegawai di negeri yang saya boleh simpan dalam manulah, quote sikit,
arif tentang protokol lah. Ya, sebab mungkin penglibatan saya secara direct dengan pihak istana masa itu. Dan soalan nomor 4. Tidak boleh menyediakan ayat-ayat yang bersahaja dalam teks ucapan akhir yang disediakan kepada prasmi. Saya ulang ya. Tidak boleh menyediakan ayat-ayat yang bersahaja dalam teks ucapan akhir, keyword dia akhir, yang disediakan kepada prasmi. Betul atau salah? Soalan di sini tidak boleh. Boleh atau tidak boleh? Jadi soalan ini tidak boleh, jawapannya ialah salah. Boleh. Okey, kita kena faham draft ucapan dengan teks ucapan akhir. Prosesnya kita kena faham. Draft ucapan adalah satu draft teks ucapan yang kita sediakan, yang kita bagi kepada prasmi. Biasanya, prasmi dia ada dua kaedah. Sama ada dia kasih balik sama kita atau dikasih kepada pegawai dia untuk betulkan. Jadi, bila dia bagi sama kita ataupun dia bagi kepada pegawai dia, di situ akan mengandungi ayat-ayat bersahaja yang prasmi sendiri masukkan sebenarnya. Ya, sendiri masukkan. Jadi, selalunya dalam teks ucapan itu, ayat-ayat bersahaja itu adalah menteri ataupun prasmi itu yang masukkan. Cuma dia akan pulangkan kepada kita sebagai pembuat teks ucapan, penganjur, ataupun dia bagi kepada pegawai khas dia. Dalam pengalaman saya sebagai Setiausaha Sulut Menteri dulu, saya banyak melakukan tugasan-tugasan ini, di mana menteri akan menyerahkan kepada saya teks yang disediakan oleh penganjur, di mana dia masukkan bahasa-bahasa bersahaja dia, yang simple, like macam orang bilang apa ni, bersahajalah, bersantai begitu. Jadi maksudnya di sini ialah memang dalam teks ucapan akhir tu ada ayat-ayat yang bersahaja ya. Okey, akhir sekali. Saiz tulisan ialah 14 hingga 16 poin. Ini dia font size. Font size-nya 14 hingga 16. Betul atau salah? Jawapan dia hampir betul tapi salah. 16 tu betul. 14 tu salah. 16 ke 18. Ya, 16 ke 18. Jadi jawapan ni salah lah. Jadi jawapan yang betul ialah 16 ke 18 poin. Okey. Nanti saya akan tunjukkan sebenarnya apakah teks reka letak teks yang akhir itu yang perlu kita sediakan kepada prasmi. Prasmi ni bila dia berdiri di depan stage, dia punya lighting itu, lighting lampu-lampu kalau malam lah, kalau siang tu trik mentari itu akan menyebabkan dia tidak nampak tulisan-tulisan di depan dia. Jarak dia dengan tulisan dia tu, okey, lebih kurang agak jauh lah bila dia berdiri dan keadaan lighting yang tidak begitu baik. Kalau malam, kalau siang mungkin matahari itu terlebih pancar dan sebagainya, terlebih sirna. Jadi dia tidak akan nampak apa yang dia baca. Don't assume orang itu rabun atau tidak. Bila membaca teks ucapan, orang yang tidak rabun itu akan menjadi rabun. Ingat ini adalah falsafah yang saya belajar lah ya dari pengalaman. Bila berucap ni, kita yang tidak rabun ini, normal ni boleh jadi rabun tau. Disebabkan kegugupan, disebabkan oleh soalan-soalan dari audien, disebabkan oleh masalah-masalah yang kita hadapi sebelum ke majlis dan sebagainya. Itulah menyebabkan mata kita menjadi rabun. So, bila kita sediakan teks ucapan, assuming everyone is rabun. Itu lebih selamat. Maknanya, kita buat teks ucapan, kita guna 16 kepada 18 poin font size. Ya. Dan jaraknya langkau. Itu nanti saya akan sharing di slide di yang terakhir nanti ya. Okey, so siapa dapat semua betul? Siapa dapat semua salah? Siapa dapat 3/5? Siapa dapat 2 ataupun 1/5? Jangan risau. Jangan risau, ini bukannya ujian pun. Yang penting kita tahu bahawa kalau kita skor rendah bagus, itu menunjukkan rakan-rakan sekalian ini adalah orang-orang yang hebat, ya, orang-orang yang hebat sanggup menghambakan diri datang ke kelasnya inilah. Tapi ini bukannya soalan-soalan yang mengukur sama ada rakan-rakan ni ada mampu atau tidak mampu
mendalami ilmu penulisan teks ucapan. Sebenarnya semua kita mampu, selagi mana kita ada passion, kegairahan dalam menulis teks ucapan, dan selagi mana kita sentiasa humble bahawa kita ni bila-bila masa diperlukan untuk membuat teks ucapan dan sebagainya. Ya.